Oh, Di sebelah dalam. oh dalam. Oh, Ada. Dekat pokok yang mati tu, sebelah dalam. oh okey, kita tengok je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Raja Haji Fisabilillah Ibni Daeng Celak atau lebih dikenali sebagai Raja Haji adalah seorang pahlawan Melayu yang di-Pertuan Muda Johor Riau Lingga dari 1777 sehingga kemangkatannya pada 1784. Baginda mengenakan satu pencukaian yang dilihat lebih berkemampuan, iaitu kurang 12% berbanding di pelabuhan koloni Belanda di Melaka, sehinggakan banyak kapal mula berdagang di Riau, lalu menguntungkan pelabuhan di sana. Atas faktor ekonomi dan beberapa perjanjian menyebabkan berlaku pertikaian antara Belanda dengan Riau yang dipimpin oleh Raja Haji. Akibatnya tercetus perang besar di antara Johor Riau dengan Belanda di Laut Riau selama 11 bulan. Perang yang dahsyat ini telah memusnahkan begitu banyak harta Belanda dan akhirnya pada Januari 1784, Belanda terpaksa berundur ke Melaka setelah beberapa siri bantuan tidak dapat mengukuhkan Belanda. Raja Haji kemudiannya melancarkan serangan baru ke atas Belanda melalui bantuan Selangor. Raja Haji sendiri tiba di Teluk Ketapang, Melaka pada 13 Februari 1784 dan berjaya menguasai seluruh Melaka kecuali kota Melaka sahaja. Belanda hampir tewas dalam kepungan selama 4 bulan. Pada 18 Jun 1784, kubur Raja Haji di Teluk Ketapang diserang oleh Belanda dan Raja Haji telah syahid disebabkan terkena berdelan meriam oleh Belanda dalam peperangan ini. Kerana itu, baginda disebut atau digelar sebagai Marhum Teluk Ketapang. Namun yang peliknya, ada cerita yang mengatakan bahawa bekas tapak makam Raja Haji Fisabilillah terletak di kota Melaka. Tidak diketahui dari mana mereka dapat cerita tersebut. Sedangkan selepas kemangkatan Raja Haji Fisabilillah, baginda digelar Marhum Teluk Ketapang. Kebiasaannya apabila gelaran kemangkatan tersebut diberikan, ini menandakan bahawa marhum mangkat dan dikebumikan di kawasan tersebut dan bukan di kawasan yang lain. Ketika saya ke Pulau Penyengat di Kepulauan Riau, Kepri, waris Raja Haji, penjaga makamnya dan penduduk di situ mengesahkan bahawa setelah jenazah Raja Haji beberapa tahun disemandikan di Teluk Ketapang, Melaka, dan pada masa pemerintahan anak andanya Raja Jaafar menjadi Yang di-Pertuan Muda Riau, menuntut jenazah ayahandanya dan memindahkannya ke Pulau Penyengat di Kepulauan Riau
Untuk lebih mengesahkan lagi, saya sendiri dan tim EMM telah pergi ke kawasan Teluk Mas, di mana nama asal Teluk Mas adalah Teluk Ketapang. Saya ke Teluk Mas bersama seorang subscriber EMM yang juga penduduk tempatan untuk membantu saya mencari bekas tapak makam Raja Haji yang dikatakan berada di kawasan Teluk Mas ini. Pada mulanya beliau menganggarkan mungkin bekas makam tersebut berada di tanah perkuburan Pernu. Tetapi hati saya kata bukan, kerana saya pernah dapat maklumat bahawa bekas makamnya terletak di sekitar Sekolah Henry Geni, Melaka. Memang Sekolah Henry Geni terletak di Teluk Mas, jadi kami menuju ke kawasan berdekatan dengan pantai kerana dikatakan bekas makam tersebut terletak di belakang Sekolah Henry Geni. Namun kami tak temui apa-apa tanda atau rasa ketika berada di kawasan ini, tapi masih dapat rasakan memang berada berdekatan sekolah ini, tapi di bahagian mana? Kami masih tak tahu. Kami ada juga bertanya dengan seorang kaki pancing yang berada di situ, tetapi beliau pun tidak ketahui di mana bekas makam Raja Haji tersebut. Kami berehat sebentar di sebuah restoran di tepi laut ini, kerana waktu sekarang kebetulan sudah tengah hari. Perut pun dah berbunyi, jadi kami berehat dan makan dulu, kemudian boleh sambung cari lagi. Ketika duduk rehat, saya tergerak bertanya kepada pelayan restoran tersebut. Dia mencadangkan kepada saya supaya bertanya kepada seorang lelaki tua yang duduk di meja belakang. Mungkin boleh dapat jawapan dari dia. Maka ditanya lelaki tua tersebut oleh subscriber saya tu. Alangkah terkejutnya saya. Lelaki tua itu berkata, bekas makam Raja Haji tersebut terletak di belakang rumahnya sahaja. Inilah yang dikatakan perancangan Allah itu lebih baik dan tidak terduga. Tiada yang kebetulan. Allah telah merancang untuk kita dan telah tunjukkan jalan yang lebih baik. Subhanallah. Selepas selesai, kami terus menuju ke kawasan belakang rumah orang tua tersebut. Kami ditunjukkan arah kawasan bekas makam itu. Okey, kita tengok. Yalah. Katanya memang dekat pada Henry Geni. Betul eh? Ha? Oh, sini. Oh, sini. Alhamdulillah jumpa tempat makam bekas makam apa? Raja Haji Fisabilillah kat sini. Ini tanda ni. Memang benar, ada bekas makam yang masih bertanda dengan batu nisan jenis batu laterite dan diikat dengan kain kuning yang telah lusuh dan mereput. Memang benar juga, bekas makam Raja Haji ini terletak berdekatan dengan pagar sekolah Henry Geni. Jadi, maklumat sebelum ini yang saya dapat
berkaitan lokasi bekas makam Raja Haji ini adalah benar, berdekatan dengan sekolah Henry Geni. Wanita juga mengesahkan bahawa memang benar ini bekas makam Raja Haji fi sabilillah berdasarkan maklumat dari sumber batin, iaitu doa petunjuk dari Allah. Jadi, maklumat yang mengatakan bekas makam Raja Haji berada di Kota Melaka adalah tidak tepat sama sekali. Dakwaan tersebut sangat mengelirukan kepada generasi kini dan akan datang. Semoga penjelasan pada video ini dapat merungkaikan perkara sebenar dan dapat memberikan gambaran sebenar kepada mereka yang sebelum ini dikelirukan dengan cerita yang tidak benar. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.